Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman semua yang sempat bersama dengan saya malam ini, hari Minggu, 14 bulan Mac 2021. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Khairul Paklang, Ediksi Diksi, Muhammad Sofian Kamarudin, saudara Muhammad Fuad, Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara Rosila, Waalaikumsalam. Faris Idham, Ramzul Zul, Syahar Ibrahim, terima kasih. Muhammad Irwan, Markim Kama Ismail, Hafizi Abdul Malik, Pok Cham Baharudin, Radin Razak, Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Semoga sehat. Basri Muhammad, Azali Kasim, Hafazah Abu Bakar, Gani Senang, Muhammad Nur Syarif, Ken, apa khabar saudara? Dah bersabar ya Ken, Salam untuk semua. Lazy Yarti, Pok Cham Baharudin, Syarifuddin Syari, Osman Nur Rubidin, apa khabar Bi? Lawa pasangannya, semoga bahagia. Ibrahim Cik Muda, Syukur Jamil, Megat Zulkifli, apa khabar saudara? Haji Kamlun, Haji Faizal, Jaka Lenglung, Kaimai Zul, Fazil Yub, Muhammad Effendi Fendi, saudara Mazuki Matno, Ruzwan Anwar, Ar Mirjuna, Ar Aisyah. Ar ni Raja Mirjuna, Raja Aisyah kot. Joka, Vandeta Van, Amir Dollah, Dali Syamsu, Nur Saadah, Awam, Zainal, Muhammad Ali, Rosinin Kurungut, orang Sabah. Apa khabar Rosinin? Muhammad Baco, Raja Kamal Zailan, sihat semuanya, Alhamdulillah. Terima kasih ku. Sari Benza, Cik Kamaria, Dihaba Ali, Pak Cho, Farizan Osman, Muhammad Fuad Fuzi, Jaka Linglung dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya akan santuni selepas usai kita memberi pencerahan pada malam ini ya saudara. Betul sikit. Komen sikit tu pasal pandangan Yang Muhammad Koli. Sabar saudara. Saudara, saya harus memberi pencerahan terlebih dahulu. Kedudukan hari ini, kes baru ada penurunan. Semalam 1,470, hari ini 1,354. Alhamdulillah. Tapi masih lagi ribuan. Dan jumlah keseluruhan 323,763. Jumlah warga kita yang terkumpul, yang dijangkiti oleh virus corona sejak ia melanda negara kita 2 tahun lalu. Dan kematian hari ini adalah 4 orang. Jumlah kematian terkumpul sudah 1,210. Di Sabah, Alhamdulillah, nampak gayanya masih kekal dengan tren penurunan. Walaupun semalam ada peningkatan, semalam 71, hari ini 39. Begitu juga di Labuan, kekal seorang saja. Di Sarawak masih lagi berada dalam lingkaran 178. Warga Sarawak berhati-hati ya. Di Kedah ada peningkatan sikit sebab semalam 13, hari ini 33. Artinya ada 20 orang tambahan dari semalam. Di Pulau Pinang, Cik, Mami, Mamu, Mama, tak ceroy. Sebab semalam 178, hari ini 154. Masih lagi ratusan. Saudara Rashidah Ahmad, Kamal Awang, Waalaikumsalam. Yang saya perlu daripada saudara like bagi saya semangat. Share and like ya saudara. Di Perak, apa koja ni mereka ronjang. Apa bendanya? Semalam 72, hari ni naik lagi 101. Mereka mah ke mana ni? Ini merayap sana, merayap sini ni. Ini orang Perak ni jaga lah kena kaban tebin kita. Semalam 72, hari ni 101. Di Selangor juga ada peningkatan. Semalam 551, hari ini 577. Cuma di wilayah Persekutuan semalam 158, hari ini 55. Terima kasih saudara Siti Fatimah. Di Putrajaya 2, di Negeri Sembilan 21, naik balik. Semalam 6, hari ini 21. Di Melaka, Alhamdulillah, dia kekal single digit. Walaupun ada peningkatan, semalam 2, hari ini 4, tapi single digit. Alhamdulillah. Di Johor nampak balik ada kenaikan. Sebab semalam 101, hari ini 121. Di Pahang kembali saya mengekalkan single digitnya. Semalam 8, hari ini 5. Di Terengganu ada peningkatan sedikit, double digit daripada 14 kepada 37. Dan di Kelantan
walaupun dah berjidit, Alhamdulillah berkurangan semalam 40 hari 26, dan tahniah warga Perlis, semalam menebarkan kita semalam 29, hari ini sifar. Terima kasih dan tahniah warga Perlis, kekalkanlah penjarakan sosial kita ya. Ya Puan Tijah Wagirim, Osman Kamil, Osman Kamil tumpuh kita yuk. Memanglah asyik meningkat berkonjang, dia mengkayap sana mengkayap sini. Dah cukur janggut. Baik saudara, usai COVID, saya mesti bagi juga e-commerce untuk berniaga. Cari rezeki, ingatlah rezeki itu 9 daripada 10 pendapatan. Itu datang daripada perniagaan terbaik, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau saudara mau mengiklankan produk saudara, hubungi Azhar 011 330 41241. Dia pun ada special discount untuk buku-buku dia, dan juga rendang tok ibunya bersama dengan Balu Berdal, ataupun boleh berhubung dengan Siti Fareha 017 711 4300. Kalau berhubung dengan Siti Fareha, jangan lupa dendeng manis Siti Fareha. Perak di kampung Lekiok, kasternya tu. Okeylah tu, tak apa tu. Ataupun untuk ini dalam Kelang, boleh berhubung dengan Syauki untuk mendapatkan buah-buahan segar 012 357 5703. Ini harganya di bawah paras harga jualan di kedai ataupun di pasar. Untuk peluang perniagaan, jangan lupa saudara Puan Siti Suraya dan Farkana Nasrun. Itu peluang perniagaan dengan syarikat Sorekios Legacy, jus segar dari ladang, iaitu jus nanas, cordial dan roselle. Boleh berhubung dengan beliau 03-624-10786. 03-624-10786 untuk menjadi ejen, untuk membeli ataupun sesama kita lah. Begitu juga dengan jus-jus pelbagai jus minuman kesihatan yang berasaskan kepada kurma, kismis, habatus sauda, badam, delima dan sebagainya ya saudara. Cuma hari ini saya tak dapat menyediakan gambarnya ya. Saya minta maaf lah kepada saudara Zul. Hari ini yang saya ingin promotkan kepada saudara adalah madu habatus sauda plus tunjuk langit. Ini gabungan terpilih daripada Timur dan Asia. Kehebatan minuman ini adalah sebagai minuman tambahan untuk persiapan kita dalam bulan Ramadan nanti, untuk menambah tenaga, membantu menambah tenaga dan stamina, menguatkan sistem imunisasi dan antibodi, juga untuk membantu meningkatkan tenaga dalaman lelaki dan wanita, serta melegakan kalau ada sakit pinggang, lutut, sengal, sendi, tulang-tulang, kalaupun kebas-kebas, urat saraf, dan melancarkan peredaran darah. Jadi madu habatus sauda plus ni dan tunjuk langit juga adalah membantu untuk masalah pernafasan. Kalau saudara lelah, batuk, berpanjangan ataupun semput. Begitu juga dengan usaha kita untuk membantu melancarkan sistem penghadaman dan membersihkan usus serta membuang toksik dalam badan kita. Sesuai untuk ibu selepas bersalin dan mengeluarkan angin dalam badan. Ia membantu merawat diabetes, darah tinggi dan mengawal kolesterol. Jadi ramuan yang ada dalam madu habatus sauda plus ni adalah habatus sauda, madu, buah tunjuk langit, kayu manis, kunyit, galik ataupun bawang putih, lada hitam, halia, kurma dan delima. Yang ini saya dah rasa memang sedap, padat dan badan rasa ringan ya. Jadi saudara bolehlah untuk berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449 ataupun dapat shoppingnya di toko jamu Kemaman. Ingatlah, jus berasaskan kurma, kismis, habatus sauda, badam. Ini jus-jus ini adalah makanan para anbiya. Ya, saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. Okey, setakat itulah hari ini tentang e-commerce kita. Saudara, kita meneruskan lagi dengan sabda junjungan kita memberitahu antara ciri-ciri ataupun tanda-tanda hadirnya kiamat. Baginda Rasulullah menyatakan tanda-tanda kiamat itu akan berlaku apabila lelaki membunuh saudaranya, itu adik-beradik, sanggup berbunuh-bunuhan kerana berebut harta. Banyak khatib atas mimbar, namun khutbah yang disampaikan tidak difahami.
Jadi ramai khatib naik mimbar memberi pandangan dan sebagainya, tapi khutbah tidak dipahami. Dan ulama condong kepada pemimpin. Ini yang dikatakan bahawa ulama mendatangi umara. Sepatutnya umara mendatangi ulama. Ulama condong kepada pemimpin, menghalalkan yang haram. Itu halal dan haram dilanggar demi untuk menjaga kepentingan. Kemudian begitu juga satu kaum yang makan dengan lidah-lidah mereka semacam lembu. Bermaksud mereka suka memuji orang yang suka kepada mereka. Ini menjilat-jilat dengan pujian. Dan orang mukmin menyembunyikan keimanan orang munafik. Buat salah secara terang-terangan. Ini juga tanda-tanda kiamat. Para alim ulama mendambakan inginkan kematian sehingga digambarkan mati itu lebih baik daripada emas berwarna merah. Dan sabda baginda Rasulullah, tanda-tanda akan hampirnya kiamat, datang 50 orang yang sembahyang tapi tiada satu pun solatnya terima kerana tidak diletakkan Allah sebagai keutamaan. Ibadahnya adalah dengan riak dan sebagainya. Tidak ada lagi harta pusaka perlu dibahagi kerana manusia terlalu tamak. Jadi harta pusaka ni tak nak dibagi-bagi kerana manusia tamak. Dan tiada lagi kegembiraan dalam perihal harta ghanimah. Itu hilang semangat juang, hingga semangat untuk berkongsi dan sebagainya. Dan dapat jiran-jiran yang buruk perangainya, perkelahian jiran, adik-beradik, teman sepejabat, saling bermusuh-musuhan, serta diberhentikan pedang daripada jihad. Jadi kita takut untuk berperang, untuk melakukan jihad kepada Allah dan memperolehi untung dunia melalui agama. Jadi agama ini digunakan untuk mencapai keuntungan dunia. Jadi saudara, inilah tanda-tanda yang amat menggusarkan kita yang telah pun dinyatakan oleh baginda Rasulullah, tanda-tanda akan hadirnya kiamat. Orang menggunakan agama, menjual agama untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi bersama-samalah kita bertaubat. Bersama-sama kita berserah diri pada Allah SWT. Saudara, saya agak menarik sebab sehari dua ini masih lagi berkisar permasalahan tentang kalimah Allah yang telah pun diputuskan oleh mahkamah. Jadi saya tidak mahu membincangkan permasalahan ini kerana itu yang menyangkut soal undang-undang. Sebagaimana saya katakan, saya bukan pakar, saya bukan hebat dan mengetahui mendalam tentang hak ehwal undang-undang. Saya bukan seorang peguam. Tapi saya agak menarik, saya tengok catatan daripada Datuk Lillah yang tersiar dalam laman FB Datuk Rahman Bakar. Dia kata tafsiran PAS itu katanya mengikut kepentingan politik. Sedangkan perkara pokok isu kalimah Allah ini bukan soal sebut. Yang penting melibatkan akidah umat Islam. Allah adalah nama khas, kata Datuk Lillah. Tuhan hanya bagi orang Islam dari zaman Nabi Adam dulu. Allah yang Maha Esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah adalah nama khas. Tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Agama lain di Malaysia sekarang ni, sekarang katanya kitab-kitabnya tak ada pun sebut nama Allah. Malahan Bible pun tak sebut Allah. Mereka menyebut God. Itu kata Datuk Lillah. Jadi jika kitab mereka tak sebut Allah, apa perlunya mereka nak menggunakan kalimah Allah? Semua ini adalah untuk mengelirukan dan berniat untuk mengelirukan. Lebih malang lagi disalahgunakan dan mungkin akan digunakan untuk menghina Islam. Ini yang kita khawatirkan akhirnya berlaku masalah di kalangan rakyat yang cinta damai, yang harmonis. Ya, jadi perlembagaan negara Malaysia dah letakkan Islam sebagai agama persekutuan. Maka sewajarnya lah semua rakyat Malaysia menghormatinya. Itu pandangan daripada Datuk Lillah. Terima kasih Datuk. Tun Arman, saya nak menyantuni masalah ini. Besar masalah tu Tun Arman. Ingatlah saudara, kita harus berusaha untuk memastikan bahawa negara rahmah, ummah sejahtera. Saudara, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan menyuarakannya sehinggalah perkara ini tuntas, kerana hingga saat ini, hari ini hari Ahad, tiada sebarang pemakluman tentang sistem moratorium dengan bank, tentang kumpulan wang simpanan pekerja. Masih lagi tergantung rakyat ternanti-nanti, jadi air sinar, jadi air malap dan sebagainya. Tidak ada apa-apa pun perkabaran. Yang kita tahu memang ada pengeluaran, tapi tidak sebagaimana yang dituntut oleh pimpinan-pimpinan UMNO.
Jadi malam ini kita akan berbicara, cerita perbicaraan saya malam ini, saya ingin memberi pencerahan tentang persoalannya, mampukah Tan Sri Muhyiddin bertahan? Mampukah Tan Sri Muhyiddin bertahan? Itu tajuk perbincangan kita malam ini. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, elok kita santun dulu pantun Pak Nazil. So Pak Nazil ni dia memberi dalam kiasan, indah bahasanya. Kata Pak Nazil, Kak Atik membeli roti, beli di Pekan Tanjung Karang. Ahli politik melompat parti, jelas tindakan dibenci orang. Itu beliau menyindir ya. Ikan otek si ikan berangan, kemudian kelih si ikan keli. Orang politik bagai barang, kini boleh dijual beli. Kalau orang politik dah jadi barangan, boleh dijual belilah. Itu cara Pak Nazil menyindir orang-orang politik yang dah jadi wakil rakyat yang boleh dijual beli. Ya, saudara. Bagaimanapun, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya ingin memberi peringatan. Saudara berhati-hati kalau saudara ingin memberi komen dan juga pendapat. Sebagai prinsip kita adalah saudara, we must agree to disagree. Ya. Songkok saya ni sengit sana sengit, songkok dah lama. Nak pergi beli pun tak ada waktu, tak ada kesempatan. Aduhai, sengit lah songkok ni nampak. Jangan marah, jangan ketawakan saya ya saudara. Aduh, songkok sengit macam mana nak buat ni? Nampak kepala botak? Aduh. Okey, terima kasih. Jadi, dalam keadaan begitu, saya selalu menekankan bahawa kebajikan rakyat perlulah didahului dan disantuni. Jadi, pimpinan mesti berusaha ke arah itu. Dan harga barangan di pasaran hari ini hari Minggu. Saya sempat tadi turun ke pasar. Aduh, senak perut saya lihat. Memang tak logik harganya itu. Dan tidak ada pula pegawai-pegawai yang dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna yang turun ke pasar untuk memastikan harga siling dan sebagainya. Ataupun ada juga barang-barang tidak ada. Jadi keadaan begini sepatutnya Yang Berhormat Menteri, pegawai dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Haiwan Pengguna turunlah, tolonglah rakyat, bantulah rakyat, kawallah harga barangan makanan. Ini penting. Jangan dibiarkan rakyat terus lapar dalam keadaan mereka duit yang tak seberapa yang ada. Ini masalahnya politik kita. Saya nak ceritalah, kita malah nak menyalahkan sesiapa. Kerana akhirnya bila kita bertelagah dalam politik, negara tidak ada kestabilan. Bila tiada kestabilan, maka negara jiranlah yang untung. Singapura, Indonesia, Vietnam, mereka memperlihatkan gambaran ada kestabilan politik. Maka keadaan itu membuatkan ekonomi mereka mantap. Kita macam mana masih terus jauh ketinggalan. Kemudian pemborong pula saya lihat masih lagi mau mengaut keuntungan atas derita rakyat. Pemborong-pemborong, cukai pemborong ada, cukai pemborong 1, pemborong 2, pemborong 3, dan akhirnya yang terpaksa menanggung segala-galanya adalah rakyat. Ini yang saya war-warkan saban malam. Kita mengharapkan agar pimpinan negara dapat melihat perkara ini secara serius. Ya. Saudara Sharifuddin Syahari, it's okay not to be okay. Saudara Sharifuddin, it's okay not to be okay. Apa macam mana ni? Sebenarnya bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Abu Samad Ahmad gagal mengawal harga barang sehingga menekan rakyat. Ini keadaannya. Saya bersetuju. Saudara Rosni Ahmad, memang senak perut itu. Memang saya sendiri merasainya. Dalam keadaan kita tak berapa yang ada lagi dah. Wang sedikit. Tapi anak-anak di rumah nak makan. Keluarga memerlukan makanan. Kita sendiri pun nak makan. Tapi kalau barangan gagal dikawal, harganya macam mana kita rakyat? Dan dalam keadaan yang tak cukup. Wang yang ada di poket ini, jangan sampai tinggal shilling, keting-keting-ting aja. Ya saudara? Aduh, senak perut lah saya sebenarnya. Okey. Saya menerima kiriman, dia kata tindakan UMNO tidak mahu menarik diri dari Kerajaan Perikatan Nasional merupakan pedang yang bakal memenggal leher UMNO sendiri. Ini kiriman daripada saudara Arifin Ismail. Beliau minta saya memberi pencerahan tentang persoalan ini. Dia kata tindakan UMNO tidak mahu menarik diri dari Kerajaan Perikatan Nasional menjadi pedang yang memenggal leher UMNO. Lebih bahagia bercakap dengan tunggul kayu lah dia kata dari bercakap dengan pimpinan UMNO. Ini saudara Arifin Ismail sudah merasakan kekecewaan yang amat mendalam terhadap pimpinan UMNO. Sebab katanya lebih baik cakap dengan tunggul kayu. Saya kata lebih baik cakap dengan batu lah kalau begitu. Mereka memekakkan telinga.
Sebab kita memberi saranan. Yang Muhammad Maulik Tengku Razali memberi saranan supaya ahli UMNO put a break. Sudahlah. Sebab kita tengok kebejatan politik masih berterusan, tak berhenti. Tiada menyantuni masalah rakyat. Hari-hari ceritanya politik. Yang kita nak tahu apa bantuan kerajaan, apa yang kerajaan buat untuk rakyat. Apa program-program yang dia atur, disusun atur. Ini yang kita dengar. Sekejap lagi saya akan jelaskan. Tak habis-habis ceritanya politik saya. Sebab itu saya agak tertarik dengan kenyataan daripada Datuk Sabri Cik sewaktu beliau hadir dalam satu wawancara bersama NRTV Channel. Jadi mungkin ramai tak berkesempatan mendengar kenyataan-kenyataan daripada Datuk Sabri Cik, Ahli Majlis Tinggi UMNO. Dia kata hari ini kita memerlukan jajaran baru dalam politik, suka tak suka pun. Namun begitu, dia kata semua ahli UMNO perlu mendukung institusi presiden. Dan beliau sendiri, dia kata, dia mengaku, Datuk Sabri Cik, satu orang yang jujur. Dia kata walaupun masa pemilihan dulu, dia tidak bersama dengan kumpulan Datuk Zahid Hamidi. Dia kumpulan lain. Tetapi setelah ahli-ahli UMNO, ini proses prinsip demokrasi. Apabila ahli UMNO memilih beliau sebagai presiden, adalah menjadi tanggungjawab ahli-ahli mempertahankan kursi itu. Jadi supaya kalau orang lain besok jadi presidennya, tak adalah ini permasalahan sebegitu. Jadi saya tertarik. Dia kata apa yang penting matlamatnya adalah memastikan kestabilan politik. Jajaran politik untuk keharmonian, keselamatan dan kestabilan. Dan saya melihat benda begini bukan kerana apa, sebab tular dalam video ucapan ataupun kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi dalam Majlis Tinggi UMNO yang bersidang di Jeddah Baik tadi, kononnya, katanya, sedangkan tak jelas pun ayat itu. Beliau menjelaskan apa yang berlaku di negeri Perak. Jadi kenapa pimpinan daripada parti-parti yang bertentangan kita menyokong? Sebab beliau dah memberi kenyataan. Betul serang, saya rasa ini satu kenyataan yang begitu jelas dan sepatutnya kita menghormati beliau, pendiriannya. Dia kata bahawa waktu dia bercakap dengan Ngau Komeng, dia kata ada 4 perkara yang dia mahu. Kamu nak sokong, tak ada masalah, dia kata. Tapi 4 perkara ini, pertama sekali agama Islam sebagai agama persekutuan. Jelas dia menyatakan, dia berani bercakap. Walaupun waktu ada pertemuan apa semua tu, kerana waktu krisis di Perak tadi. Kemudian dia kata, kedudukan Raja-Raja Melayu mesti dihormati. Jangan kamu menyinggung Raja-Raja Melayu. Ketiga, hak istimewa orang Melayu. Dan yang keempat, tentang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu kenyataan beliau yang jelas dan nyata. Yang akhirnya pimpinan daripada PKR, pimpinan daripada Keadilan, Amanah dan DAP bersetuju. Dan mereka semua bersetuju dengan untuk meletakkan Datuk Syahrani sebagai Menteri Besar Perak. Prinsipnya 4 prinsip itu ditegaskan oleh Datuk Zahid Hamidi. Dan akhirnya kenyataan itu, kerana benda ni beliau bercakap dalam mesyuarat, pasal dijadikan sebagai audio. Disebarkanlah bahawa ada jalan baru, Zahid Hamidi nak. Benda tak timbul pun ceritanya. Tak ada cerita. Belum dalam sejarahnya UMNO ni bekerjasama dengan DAP. Setengah parti-parti lain semua dah bekerjasama dengan DAP. Tak usah nak sembang lah. Ini apa yang berlaku di dalam Parti Peribumi Bersatu. Suka tak suka mereka kena menerima hakikat. Jangan nafikan. Mereka pernah bersama dengan DAP. Dan hari ini pun yang melompat-lompat, ada juga daripada DAP menyertai PBBM. UMNO tak pernah. Saya nak cakap terus terang lah. Kalau warga PAS nak marah, saya marah lah. PAS juga pernah bersama dengan DAP. PKR bersama dengan DAP. PAN bersama dengan DAP. Yang tidak pernah bersama dengan DAP adalah UMNO. Jadi janganlah salah pada UMNO. Tapi mereka mencari. Hanya kerana bercakap. Apa salahnya bercakap? Bila orang datang jumpa kita, Datuk Zahid Hamidi, dia meletakkan syarat. 4 perkara ini mesti dihormati. Saudara Dian Shah, BN perlu tarik balik sokongan. Memang betul sepatutnya. Kemudian kita cuba kita dengar apa kenyataan daripada Sesat Agung Parti Keadilan. Ini pasal berhubung dengan lompat-melompat ni. Dia kata keputusan Xavier merupakan satu tindakan yang mereka sudah jangka akan berlaku. Bagaimanapun hal yang berlaku sekarang adalah instrumen pemerintah
menggunakan instrumen pemerintah itu SPRM dan sebagainya. Sebagaimana saya ulas semalam. Keadaan ini sebenarnya amat menduka citakan kita. Sebab itu semalam saya dah tegaskan berkali-kali, walaupun dia dah menyokong kerajaan, tetapi kes dia sebagai dalam kes siasatan SPRM tak boleh dipandang enteng, dan dia tidak boleh disucikan hanya kerana dia meninggalkan keadilan. Kalau itu rosaklah sistem undang-undang negara kita ni. Negara kita ini rule of law. Tidak ada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang. Cara kena ingat, kalaulah mereka itu melakukan kesalahan, lepas itu melompat. Sebab itu saya kata kita menuntut mereka yang berada dalam Parti Peribumi Bersatu yang melompat daripada UMNO, kalau mereka ada kes, kalau mereka sedang disiasat, maka SPRM perlu dan wajib meneruskan siasatan. Kerana tak boleh dah masuk jadi parti kerajaan, hilang semua. Inilah yang merosakkan. Inilah yang akhirnya menjadikan negara kita ni tidak dihormati oleh orang. Jadi begitu juga ini tuduhan terpilih-pilih. Kalau kamu musuh aku, kamu akan dihadap ke mahkamah. Kalau kamu bukan musuh aku, sweep under the carpet. Ini tidak boleh. Ini tidak dibolehkan bagi sebuah negara yang menjunjung perlembagaan. Bagi sebuah negara di mana rakyat cinta damai harmonis, menghormati undang-undang. Negara yang ada rule of law. Dan tidak ada sesiapa pun yang mengatasi undang-undang. Sebab itu saya ketawa bila dengar Azmin Ali. Panjang lebar dia bagi dalam video dalam internet. Dia kata Perikatan Nasional mengajak UMNO untuk kembali ke meja rundingan bagi membincangkan sekurang-kurangnya 13 kursi parlimen yang menjadi salah satu punca keretakan dalam kerjasama parti tersebut. Ini bukan soal keretakan. UMNO jelas 16 orang yang melompat itu no way. Tidak mungkin warga UMNO bersedia dan meredai untuk kursi tersebut ditandingi oleh mereka semula. Ini jelas hak kita, rumah kita. Wajib kita pertahankan. Yang kamu nak campur-campur tangan apa hal? Adakah kerana itu punca keretakan? Ini bukan soal punca keretakan. Datuk Sri Zahid Hamidi, dia jelas dia kata UMNO tetap milik kita. Mereka yang melompat itu masalah mereka lah. Tapi kamu nak sucikan mereka, nak bagi mereka. Ini tak boleh, men. Soal kamu dengan PKR itu antara anda berdua. Tapi masalah ahli-ahli UMNO yang melompat ini, tak boleh. Tak boleh. Jadi, bagi saya melihat, dia kata merupakan keretakan. Kemudian kata lagi dah, UMNO tidak seharusnya memusnahkan kerajaan yang dibina bersama sejak setahun lalu. Memang betul. Kita makan. Sedar pun kamu bahawa kerajaan yang ada hari ini adalah atas dukungan UMNO dan PAS. Kita bercakap biar benar. Dukungan daripada UMNO dan PAS bersama mereka-mereka yang melompat. Waktu itu, sekejap lagi saya akan ulas lagi. Waktu itu, kerajaan ini dah terumbang ambing. Dan kita sokong. Tetapi prinsip tidak boleh digadaikan. Bukan berartinya, bila kita menyokong kamu, bahawa kamu nak minta supaya UMNO, warga UMNO menggadaikan prinsip. Mana boleh begitu? Prinsip UMNO yang salah tetap salah. Mereka yang khianat tetap akan disingkirkan. Ini jelas. Jadi janganlah kamu berdalih hanya kerana 13 kursi yang menjadi pertikaian, yang dikatakan mereka menang atas tiket parti lain atau UMNO dan kemudian mereka pindah ke parti lain. Tapi pertanyaan saya, dia kata, apakah dengan 13 kursi ini kita mahu memusnahkan 222 kursi lagi? Ini apa rasional dia cakap benda begitu? Tak ada masalah pada kita. UMNO akan bertanding secara solo pun tak apa. Bagi kita, jangan kita rasa menyembah untuk mendapatkan simpati orang. Betul, PKR, PN tetap kerajaan dia. Ini masalah anda. Sebab saya ketawa permintaan Azmin konon-konon nak menyelamatkan. Itu anda punya permintaan. Kita bukan perkara 13 perkara itu merupakan punca keretakan dalam kerjasama tersebut. Kita dah jelas. Kita kata sokongan hanya sehingga pilihan raya. Kau nak minta apa lagi? Dan perangai orang-orang yang berada dalam PBM itu menubuhkan cawangan dan sebagainya. Seolah memang kita tahu PBM ini ditubuhkan untuk membunuh UMNO. Saya Azmin waktu itu berada dalam Parti Keadilan. Dan warga UMNO nak terima orang nak bunuh kita. Mereka yang menghulur salam, tapi tangan kirinya ada belati menunggu waktu untuk menusuk ke perut kita.
Parti yang nak membunuh kita, takkan kita nak. Cuma waktu penubuhan kerajaan waktu itu untuk menyelamatkan seketika, untuk meredakan keadaan. Sepatutnya anda berterima kasih pada kita. Tapi ini tidak. Tiap-tiap hari, apa ini, Mat Jargon lah apa semua mengatakan UMNO mesti terima kasih pada PBM. UMNO mesti terima kasih pada PM. Kerana ada PBM inilah, maka ada menteri daripada UMNO. Anda cakap apa benda ni? Inilah saya kata, mereka mengutarakan politik yang songsang. Ini politik songsang. Parti Peribumi Bersatu ini mengamalkan politik songsang. Kenapa saya kata politik songsang? Kerana dalam demokrasi, majority rule the minority. Pihak yang majority, yang ramai, yang lebih ramai itu sepatutnya mereka inilah yang mentadbir yang kecil. Ini tidak. Waktu pilihan raya yang lalu, apabila Barisan Nasional ditumbangkan, tak dapat membentuk kerajaan, Parti Peribumi Bersatu cuma ada 13 kursi. Tapi dia overrule. Songsang. Dia minority menguasai majority. Kemudian, berlakulah ketidakstabilan dalam politik. Akhirnya, dengan adanya langkah Sheraton, pengkhianatan dan sebagainya, maka tumbang Kerajaan Pakatan Harapan. Dan timbul pula Kerajaan Perikatan Nasional. Juga mengamalkan politik songsang. Songsang kerana mereka kecil nak menguasai yang besar. Dan kemudian sekarang ni mereka mengatakan mestilah kita UMNO ini berlapang dada. Berapa kali UMNO perlu lapang dada. Sebab itu Datuk Seri Presiden UMNO dan Seri Ahmedi kata enough is enough. Kita tak mahu lagi bersama dengan keadaan kesonsangan dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, majority rule the minority. Yang besar mentadbir yang kecil. Jangan pula yang kecil nak telan yang besar. Itu yang orang sebut ilah lidi nak telan apa ular sawa. Tak betul begitu. Kita tidak boleh mengamalkan kesonsangan dalam berpolitik. Sebab itu hari ini saya dengar Tan Sri Muhyiddin membuat kenyataan. Sebab itu saya kata, mampukah beliau bertahan dengan keadaan kesonsangan politik? Saudara, ini songsang, politik yang songsang. Sebab itu jadi macam-macam. Jadi Tan Sri Muhyiddin kata Perikatan Nasional adalah tawaran baru kepada rakyat dan ingin kekal sebagai sebuah gabungan politik yang berkongsi aspirasi negara untuk generasi akan datang. Saya nak tunjuk pada generasi akan datang macam mana prinsip demokrasi ini telah anda khianati. Yang minority menguasai yang majority. Ini keadaannya perlu dipikirkan. Sebab itu bila dia kata begitu, dia juga berkata bahawa PN juga ingin memimpin Malaysia. Nak pimpin Malaysia dengan kesonsangan politik. Dengan lebih cekap, berkesan dan kompeten. Serta memiliki aspirasi yang tinggi untuk terus memelihara perpaduan rakyat bilang kaum dan agama. Macam mana kamu nak... Saya tengok dengar kenyataannya tadi, waktu beliau merasmikan parti gerakan. Saya kata, macam mana seorang yang mengamalkan politik songsang, saudara. Kalau bayi sepatutnya lahir, kepala dulu keluar. Ini tidak, kaki keluar dulu, sebelah pula tu. Boleh mengakibatkan kematian pada ibu. Dan inilah akan jadi. Sebab itu perikatan, dia kata, walaupun dia kata Perikatan Nasional menawarkan New Deal. Ini bukan New Deal. Ini satu New Deal yang bagi saya yang tak boleh diterima oleh akal orang yang mengamalkan demokrasi. Dia kata New Deal to all Malaysian. Tawaran baru untuk seluruh rakyat. Dan kami akan ada untuk tempoh masa yang selama. Itu sebenarnya dia nak bagi tahu. Bahawa dia nak kekal lama. Dia, sebab itu bila orang kata akan ada pilihan raya semua, saya kata no way. Saya tak nampak. Sebab dia sendiri mengamalkan politik songsang. Saya minta maaf, mungkin kenyataan saya ini menyakiti hati mereka-mereka yang menyokong beliau. Saya memberi pencerahan bahawa keadaan politik negara kita ini menjadi begitu songsang sejak daripada Pakatan Harapan. Kerana waktu itu parti PBM hanya menang 13 kursi. Kemudian kalah pula satu lagi bila ada berlaku pilihan raya kecil. Kalah kepada Barisan Nasional, tinggal 12. Masih lagi nak overrule waktu itu dengan parti PKR-nya, Parti Keadilan, dengan DAP-nya. Malahan mereka dah hampir bersama dengan PAN. Tapi nak overrule, nak menguasai parti yang punya majoriti yang lebih. Ini keadaannya akhirnya kerana kesongsangan dalam mengamalkan sistem demokrasi ini, akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan hancur. Dan kini terjadi pula dalam Perikatan Nasional. Lanjutan daripada itu,
Waktu penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional, Datuk Seri Zahid berlapang dada bersama dengan ahli-ahli UMNO, okeylah kamu teruskanlah. Tetapi jangan kamu tunjuk seolah kamu nak overrule kita. Kena ingat. Saudara. Sebab itu saya kata, lepas itu dalam keadaan penuh kesongsangan ni, tercetus pula kepelbagaian peristiwa lompat-melompat. Peristiwa lompat-melompat ini dicetuskan oleh kumpulan Azmin, PBM. Ini telah memberikan kebosanan. Sebenarnya saya yakin ahli-ahli parlimen daripada UMNO juga sudah mula menyuarakan kebosanan mereka kepada saya. Mereka sudah merasa bosan dengan tak ada New Deal-nya. New Deal apa bendanya sekarang ni. Apabila saban hari cerita lain tak ada lompat. Orang ni lompat ke sini, orang lompat ke sini. Sampai bila? Malu kita pada negara luar. Sebab itu saya tertarik hati ya saudara. Kita baca habis kenyataan daripada Datuk Seri Khalid Nordin. Ini pandangan beliau sebagai naib presiden UMNO. Dia kata Perikatan Nasional menerima sokongan 3 ahli parlimen PKR baru-baru ini. Demikianlah katanya strategi mereka untuk mengukuhkan Perikatan Nasional. Namun, yakinlah, semua itu akhirnya hanyalah strategi untuk menunda kejatuhan Perikatan Nasional. Bukan untuk memperkasakan Perikatan Nasional. Sekarang dia kata tiada pergerakan politik. Tidak ada pergerakan politik yang dibina dengan pendekatan tidak bermolas begini mampu bertahan. Tidak ada pendekatan politik yang berasaskan kepada pendekatan yang tidak bermoral sebegini mampu bertahan. Semua pergerakan politik hanya akan kukuh dan berkelangsungan dengan kerja keras dan keyakinan pada nilai-nilai yang diperjuangkan. Perlu diingat, kata Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata, Perikatan Nasional ditubuhkan tanpa ideologi. Perikatan Nasional ditubuhkan tanpa ada ideologi dan kejelasan perjuangan sehingga hari ini. Jadi Malaysia tidak menjadi lebih baik dari sewaktu diperintah oleh Pakatan Harapan. Semua ini adalah ramuan untuk kegagalan yang pasti. Ini keadaan dia. Jadi berapa lama pun Perikatan Nasional berusaha untuk memanjangkan hayatnya, jadi mereka akhirnya akan kembali kepada rakyat juga untuk menentukan tentang masa depan mereka. Mungkin, ini Datuk sini apa kali katakan, mungkin PN lupa bahawa Malaysia dan rakyatnya telah jauh berubah. Pengundi Malaysia telah menjadi sangat sophisticated. Penilaian rakyat pastinya adalah lebih berwibawa dan harga diri pemimpin yang akan diwakili mereka akan dinilai. Jadi mereka lupa bahawa Barisan Nasional satu ketika dulu sangat lebih kukuh dan berkuasa dari keadaan Perikatan Nasional sekarang. Tetapi boleh ditewaskan juga. Semua orang tahu betapa berkeupayanya Barisan Nasional memerintah. Tetapi apabila rakyat membuat keputusan, mereka mempunyai pelbagai dimensi dan pertimbangan. Jadi Perikatan Nasional sekarang ni menjadi perikatan dengan dukungan pelbagai individu yang bermasalah. Ini keadaannya. Percayalah, dia kata. Mereka ini hanya ingin menyelamatkan diri mereka dan bukannya untuk menyelamatkan Perikatan Nasional. PN akan terbeban dengan masalah semua individu ini akhirnya. Maka sangat tepat. Sebab dia kata, maka sangat tepat Barisan Nasional menjauhkan diri dari semua ini. Kerana Barisan Nasional ingin menyelamatkan Malaysia dan rakyatnya. Bukan untuk menyelamatkan PN dan sekutunya yang telah menjadi masalah kepada Malaysia. Kerana mereka mengamalkan, bagaimana saya kata tadi, mereka mengamalkan politik songsang. Saya juga agak tertarik hati apa dinyatakan oleh Timbalan Presiden. Datuk Muhammad Hassan baru sebentar tadi masuk dalam luar saya. Dia kata dia kata bahawa demokrasi Malaysia seharusnya lebih kukuh dan lebih baik dari sebelumnya. Tapi apa yang berlaku ke belakang ini menunjukkan demokrasi kita semakin menyusut dan merosot. Kerana kata Datuk Seri Hassan, Malaysia pasca moden sewajarnya boleh menjadi teladan kepada negara membangun lain tentang bagaimana demokrasi kita ini berevolusi dalam sistem demokrasi yang syarat dengan kearifan tempatan. Dan ini membuahkan pelbagai kejayaan dengan Malaysia menjadi negara membangun paling berjaya. Itu pandangan daripada Timbalan Presiden. Namun sebaliknya apa yang berlaku? Kita semakin mundur dari kualiti kepimpinan dengan ahli parlimen bertindak sesuka hati atas perkiraan peribadi dan bukan berasas pada prinsip serta nilai. Kebebasan bersuara dan berekspresi semakin mengecil
dengan adanya pelbagai ordinan dan tindakan yang menanam ketakutan dan bukannya pertanggungjawapan. Itu pandangan daripada Timbalan Presiden UMNO. Apa katanya lagi? Dia kata apatah lagi bila parlimen digantung dan perlembagaan dilumpuhkan. Beliau sebagai Timbalan Presiden UMNO menyatakan parlimen digantung, perlembagaan seolah dilumpuhkan. Semua ini adalah kesusutan nilai demokrasi yang sangat dibimbangi. Macam saya kata tadi lah. Jadi kerana itu Malaysia mesti keluar daripada defisit demokrasi. Kita sepatutnya lebih baik dan lebih unggul dalam mengurus negara dan menampilkan amalan demokratik yang lebih maju. Ini pandangan daripada Timbalan Presiden. Sebab itu beliau mengajak supaya kita marilah kita memperbaiki demokrasi Malaysia ini tanpa lelah. Jangan susah hati, jangan rasa letih. Lakukan apa jua yang termampu agar akhirnya dengan usaha kolektif semua pihak, demokrasi di Malaysia ini akan menjadi lebih baik dan lebih maju. Bagi saya tak mahu merelakan lagi untuk melihat adanya kesongsangan dalam mengamalkan sistem demokrasi. Ini gambaran. Saya nak bagi tahu juga bahawa banyak orang tak tahu. Banyak orang tak tahu tentang asas penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu culipan Datuk Seri Najib dia agak menarik juga pada saya sebab dia kata bahawa ini untuk menarik flashback sebab ramai orang dah lupa. Menurut Datuk Seri Najib, dia kata ini kenyataan kita setahun dahulu pada bulan Mac apabila Kerajaan Perikatan Nasional ditubuhkan. Bahawa kenyataan Presiden UMNO masa itu, iaitu Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dalam kenyataan media yang dikeluarkan selepas mempengerusikan Majlis Kerja Tinggi UMNO, beliau menegaskan yang parti itu akan proaktif dalam peranannya sebagai ejen semak dan imbang terhadap kerajaan baru bagi memastikan suara dan aspirasi rakyat benar-benar terbela. Sokongan yang diberikan UMNO sehingga terbentuknya kerajaan baru itu pada 1 Mac tahun lalu adalah semata-mata satu tanggungjawab moral untuk menyelamatkan negara dari krisis politik berterusan. UMNO akan terus memberi sokongan kepada kerajaan baru pimpinan Tan Sri Muhyiddin sehingga PRU15 berasaskan beberapa panduan dan berdasarkan pada aspirasi rakyat. Itu dia punya intipatinya. Jadi Datuk Seri Zahid dalam senarai 6 tuntutan, sebab UMNO ada memukakan 6 tuntutan. Mendesak supaya Tan Sri Muhyiddin menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk menyiasat segala tuduhan salah laku dan penyelewengan oleh Kerajaan Pakatan Harapan terhadap Kerajaan Barisan Nasional. Begitu juga dengan RCI untuk pengurusan tabung haji. Ini tidak terlaksana. Kemudian UMNO menuntut supaya menilai semula dengan segera semua keputusan penjualan secara lambak aset-aset strategik negara dan agensi berkepentingan rakyat termasuk tabung haji, Khazanah Nasional, Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan semua syarikat berkaitan dengan GSC. Jadi semua ini tidak ditunaikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Begitu juga demi memenuhi prinsip rule of law. Ini kata Datuk Seri Najib. Dia beliau mengimbau kembali asas waktu kita menubuhkan Perikatan Nasional dan kita menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Dia kata demi memenuhi prinsip rule of law, UMNO mendesak supaya kes-kes penyelewengan yang dihentikan pembicaraan oleh kerajaan PH dibuka semula. Banyak. Termasuklah kes Adib, kes LTTE, kes Azmin, kes skandal Forex. UMNO mendesak. Dan benda ini tidak dilaksanakan. Kemudian Presiden UMNO juga mendesak menyegerakan siasatan dan pendakwaan terhadap mereka yang dikaitkan dengan kes pembunuhan anggota bomba Muhammad Adib. Ini terbengkalai. Jadi dalam keadaan begitu, ramai yang mungkin tak faham bahawa kerajaan PN hari ini bukan kerajaan muafakat nasional ataupun kerajaan barisan nasional. Sebab itu sokongan kita kepada kerajaan PN, kata Datuk Najib, ada hadnya. Itu gambaran supaya kita faham. Sebab itu Datuk Najib kata, sebab itu Presiden, Timbalan Presiden dan Ketua Pemuda UMNO tidak ada dalam kabinet kerajaan hari ini. Sebab kita menyokong, kita sokong, kau pimpinlah negara ini dengan baik. Tetapi apa yang berlaku? Kemurnian hati kita, jiwa kita menyokong mereka dibalas dengan keadaan yang tidak baik.
Saya perlu ingat kita cuma kalau mengikut daripada kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri waktu beliau mengumumkan ini proklamasi darurat serta diperkenankan oleh Duli Yang Maha Tuan Agong sehingga 1 Ogos. Artinya tinggal 4 bulan lagi jeda waktunya. Jadi persoalan sekarang ni, apakah selepas 4 bulan ini perintah darurat ini akan diangkat semula? Ini persoalan. Mungkin orang tak ambil tahu, tapi apakah jeda waktu itu akan terlaksana? Bahawa dia janji bahawa sampai bulan 1 Ogos. Kan? Kemudian saya melihat tidak ada mungkin ada pilihan raya umum. Sebab dari kenyataan beliau tadi, beliau kata beliau mahukan masa yang lama. Dalam keadaan begini, persoalan kita, mampukah kerajaan yang ada sekarang ini, yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, bertahan apabila siri lompat-melompat, beli-membeli. Kalau kamu boleh offer orang ni dengan jumlah bayaran, dengan macam-macam, maka pihak yang bertentangan, pembangkang juga mampu melakukannya. Kumpulan daripada Tan Sri Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kumpulan daripada DAP, mereka juga mampu melakukannya kepada mereka-mereka yang melompat itu. Ini keadaannya. Jadi dalam keadaan ini rakyat sebenarnya semakin resah. Resah. Kepelbagaian ordinan diwujudkan. Tapi apakah ordinan ini kekal sehingga 1 Ogos? Kalau begitu jeda waktu tinggal 4 bulan je lagi. Kalau 4 bulan lagi buat apa perlunya diwujudkan ordinan-ordinan begini? Kerana dengan sendirinya nanti parlimen akan bersidang. Sebagaimana saya nyatakan, sehingga saat ini belum ada keluar notis daripada setiausaha ataupun daripada speaker Dewan untuk memanggil Dewan Parlimen. Sebab bila Parlimen nak bersidang, dia memerlukan notis selama 28 hari. Hari ini tak ada keluar lagi. Artinya selama 28 hari tak ada lah. So artinya bulan April ni mungkin tidak ada persidangan Parlimen. Dan lepas tu kita akan menghadapi musim bulan puasa, Ramadan. So sebulan lagi, 2 bulan. So lepas raya nanti, apakah akan ada persidangan Parlimen? Ini perlu saya melihat dari segi tempoh jeda waktu. Tadi bila Tan Sri Muhyiddin mengatakan beliau memerlukan waktu masa lagi, artinya beliau mahu mengenjak sampai kepada jeda waktu pilihan raya itu pada tahun 2023. Dalam keadaan begini, rakyat semakin resah. Selagi Parlimen tidak bersidang, rakyat sudah melihat bahawa keadaan ini macam mana negara kita ditakbirkan tidak ada check and balance, tidak ada imbang. Jalan terbaik sepatutnya segerakan persidangan Parlimen. Berkali-kali saya katakan, rakyat bukan nak tengok nak menjatuhkan orang. Macam mana kata Tengku Razali lah. Yang membuat mulia Tengku Razali, dia menyatakan bahawa ini bukan soal Tan Sri Muhyiddin. Ini bukan soal Perdana Menteri. Kalau ada pun usul undi tak percaya dan undi kepercayaan apa semua tu, kalau tak ada kau berhentilah, dia kata. Ini masalahnya rakyat. Sebab banyak permasalahan yang sekarang ni berlegar dalam kehidupan rakyat tidak dapat disantuni dan tidak dapat didengari. Menteri-menteri yang ada sekarang ni pun dilihat. Rakyat merasakan macam tak disantuni. Makanya saya katakan masalah harga barangan, masalah wang kita ni, macam mana kedudukan ekonomi kita ni, bagaimana nilai ringgit kita ni, meningkat ke, menurun ke, bagaimana nilai ekspor kita, macam mana nilai pelaburan. Jadi dalam keadaan sekarang ni bergelut-gelut cerita tak habis. Ceritanya lain tak ada, lompat-melompat. Hanya untuk memastikan aku kekal sebagai Perdana Menteri. Ini tidak baik untuk negara kita. Sepatutnya kena dihentikan. Tak ada keperluan nak melompat. Kalau mereka nak melompat, kena tanya, kenapa kamu nak join kami? Kenapa? Macam UMNO sekarang ni, kalau ada daripada PBM nak menyertai kembali pada UMNO, kita kena soal. Dulu kamu tak nak angkat ni, kenapa? Nak melompat pasal apa? Teruskanlah kamu sebagai wakil rakyat. Ini sepatutnya. Sebab itu, memanglah ada orang bercakap tadi, saudara Pok Lan, yang kata Tan Sri Muhyiddin lah orang berkuasa. Betul, kita setuju. Inilah kesilapan yang dilakukan oleh UMNO. Kena terima, UMNO harus menerima hakikat kesilapan mereka lakukan. Kerana bersedia untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin tanpa mengkaji latar belakang. Sedangkan yang berhormat mulia Tengku Razali dah awal-awal dah bagi peringatan, dia tak bersetuju. Sepatutnya ditunggukan dulu dalam tempoh seminggu ke, nanti dulu, tarik nafas dulu. Kita bincang satu persatu. Ini tidak. Jadi kegelojohan juga. Kegelojohan pimpinan PAS dan UMNO. Ini kita kena terima hakikat.
Macam tak menyempat-nyempat dah. Macam negara nak karam dah waktu itu. Sedangkan peringkat awalnya UMNO minta supaya diadakan pilihan raya. Itu jangan lupa. Tapi bila istana merasakan dalam keadaan sudah mau datang hadir masalah COVID dan menyerang dunia, ekonomi yang tidak begitu baik, carilah dulu penggantinya. Okey. Tapi macam tak menyempat-nyempat. Akhirnya memilih Tan Sri Muhyiddin tanpa diperhalusi. Sekarang terimalah. Mayang-mayang saya tak mau menyentuh soal perlembagaan, soal Durian Muhammadiyah Pertuan Agong. Ini kuasa baginda adalah tuntas. Tak boleh siapa persoalkan. Jadi bagi saya melihat sebenar-benarnya dalam keadaan kalau benarlah soal melompat ni, saya dengar bahawa saya gelak semalam Tan Sri Anwar Musa kata ada 8 orang mereka melompat. Saya cuba melihat ini game of the numbers saudara ya. Demokrasi, politik is the games of the numbers. Dari segi jumlah, saya buat perkiraan. Saya kira sekarang ni ada daripada Parti Keadilan yang melompat bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Masuk lagi 3 orang. 11 campur 3 ada 14 orang. Kemudian kalangan ahli UMNO yang melompat ada 16 orang. So di situ ada 30 orang. Ahli Parti Pribumi Bersatu yang asal. Sebab dia daripada 12 orang dia pecah 2. Dia 6 orang. So 14 campur 16 30 36. Kemudian ada kluster kabinet 9 orang daripada UMNO campur dengan 7 lagi. Okey, jadi 16. Kemudian jumlahnya 52 campur PAS 18, jumlah 70 orang. 70 orang itu dia punya paksi. Sebab itu saya yakin Tan Sri Muhyiddin kalau boleh tidak mahu ada persidangan parlimen. Kerana dari segi puak pembangkang pula Pakatan Harapan, DAP ada 42. PKR dah susut tinggal 30. Jadi PKR 42, 30, DAP ada 42, PAN ada 11. Artinya mereka ada 83. Sedangkan di pihak Perikatan Nasional ada 70. 59 apa semua baki lagi daripada Sarawak dan UMNO, ahli Parlimen UMNO. Jangan dilupa, daripada UMNO tu dapat 3 orang tu yang semua orang dah tahu. 3 orang tu Datuk Jazlan, Datuk Nazir Aziz, yang Muhammad Malik Teguh Razali ni ketepikan. Tapi bagaimana dengan Datuk Seri Najib? Bagaimana dengan Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi? Bagaimana Susah Agung Barisan Nasional iaitu Datuk Ahmad Maslan? Tu tak campur lagi. Saudara Aziz Rahim, Tekunan dan Datuk Azalina Timbalan Speaker. Sebab beliau pun telah melontarkan rasa kurang senang beliau terhadap pemandulan parlimen katanya. Kemudian bagaimana dengan Datuk Mahathir Khalid? Walaupun jawatan sebagai JSC dan sebagainya, tapi jangan lupa beliau adalah naib Presiden UMNO. Kalau Majlis Tinggi UMNO membuat keputusan, beliau kena akur. Ni tanggal 27 28 Mac ini adalah merupakan D-Day, hari penentu. Kalau perwakilan perbahasan memutuskan waktu itu nak ditarik sokongan, suka tak suka ahli-ahli UMNO kena ikut. Mereka yang menjadi ahli parlimen kena ikut. Kalau tidak, anda mengkhianati aspirasi ahli akar umbi, aspirasi Perhimpunan Agung UMNO. Saya melihat bahawa di situ ada Datuk Mahathir Khalid, Noh Omar, Datuk Samsul Nasara, Saudara Saha, Saudara Alamin, Bom Mokhtar, Saudara Ahmad Hamzah di Melaka, Datuk Ismail Sabri sendiri sebagai naib presiden. Begitu juga Datuk Ismail. Situ saja dah ada lebih kurang 17. So, datanglah 18 orang ke 10 orang ke, ambil daripada DAP, ambil daripada PKR, tidak boleh tidak mampu untuk menyelamatkan. Tidak mampu untuk menyelamatkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Sebab itulah parlimen ini cuba dienjak-enjakkan untuk dialihkan. Ini masalah. Saya menyatakan keadaan begini, jika ini matlamat ramai pihak, hendakkan supaya adanya usul itu dan ini. Saya menuntut supaya parlimen itu bersidang bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Saya menuntut keabsahan di parlimen adalah supaya ahli-ahli parlimen dapat menyuarakan suara rakyat. Berkali-kali saya kata, saban malam saya tetap akan bercakap soal ini. Anda nak marah, anda dah jemu, terpulang.
Sebab wakil rakyat, mereka adalah suara. Mereka yang akan membawa suara rakyat, yang akan bertanya kepada menteri, yang bertanggungjawab. Dia kata soal harga barangan, soal pendapatan rakyat, soal ekonomi negara, soal keselamatan, soal kedudukan, bagaimana kita menggunakan vaksin dan sebagainya. Apakah sejauh mana vaksin itu benar-benar ampuh untuk memutuskan jaringan COVID. Ini keadaannya. Bagaimana juga dengan hubungan kita dengan negara luar. Saya nampak, bukan saya tak nampak, ada yang masuk dalam wall saya tentang apa yang berlaku di Arab Saudi. Maka berlaku pemecatan menteri yang mengawal soal haji semua. Banyak orang melawat. Saya tak mau mengulas soal itu kerana bagi saya tidak mempunyai, I don't have the fact, fakta. Saya tak mau menyatakan fakta-fakta yang tak betul. Yang saya suarakan, Parlimen perlu bersidang supaya rakyat nak tahu. Bila Parlimen tak bersidang, maka masalah rakyat dan ekonomi tidak dapat betul. Ini pandangan daripada saudara Empat Telengking. Bila Parlimen tak bersidang, masalah rakyat dan ekonomi tidak dapat diselesaikan. Sebab Kabinet PN tidak dapat, bukan saja mereka tidak berkebolehan, mereka tidak dapat mendengar, tidak dapat guidance. Tidak ada check and balance, tidak ada imbangan. Sehingga saat ini, keimbangan antara pihak pemerintah, tidak ada siapa nak cek. Dan tidak ada siapa nak bersuara. Ini keadaannya. Sebab itu kita minta supaya, bukan masalah nak jatuhkan sesiapa. Tidak sama sekali. Dia nak kekal, so kekal lah. Kalau ada sokongan daripada ahli parlimen, beliau kekal sebagai Perdana Menteri, kekal lah, tak habislah negara ni. Tetapi wakil rakyat boleh bersuara. Ini wakil rakyat dinafikan. Artinya, bila tiada parlimen, sudah ada elemen penafian suara rakyat. Penafian kepada suara rakyat. Sudahlah dengan keadaan kesonsangan dalam berpolitik. Kemudian PAS pun ada dua kem, Datuk. Saya tidak mahu bercakap soal PAS ni sebab dalam PAS, dia masih lagi bersahabat dengan kita dalam muafakat nasional. Kita mengharapkan supaya pimpinan PAS sedar. Tapi sifat setengah pimpinan PAS itu berdolak dalih, akhirnya membuatkan yang Muhammad Boleh Tegur Razali fed up. Ini orang lama ni dah fed up, maka terkeluarlah kata-kata yang bukan-bukan. Jadi ini keadaannya. Sebab beliau dah masak dengan percaturan PAS ni. Dan beliau sebagai ahli-ahli parlimen yang paling otai, beliau paling lama dalam ini parlimen. Tak ada siapa pun lagi. Jadi dia tahu dan dia tengok nampak gini. Dia suruh tarik, tak nak tarik. Ada pula dia dengar orang ni kata begini, orang ni kata begini. Marahlah dia. Jadi bila kamu menggunakan kemarahan, keluarlah kata-kata yang bukan-bukan. Ini masalahnya. Saudara Izam Shah, saya tak mau attack PAS. Sebab kali saya katakan, saya semua bercakap soal ahli parti saya. Biarlah soal PAS itu mereka dengan cara mereka, soal PBM dengan cara mereka. Yang saya mau selar adalah kepimpinan ahli-ahli parlimen daripada UMNO. Itu kita punya jurisdictions. Kita ada hak untuk bertanya. Sebagai ahli UMNO, dia kena ingat hak dia dengan kita sama. Bila sampai musim pemilihan, dia sama, equal. Tak ada lebih, tak ada kurang. Jangan ingat kamu jadi menteri itu, kamu mengatasi segala-galanya. No. UMNO, amalan politik UMNO, semua itu sama. Bila sampai musim pemilihan, we are equal. Dan waktu itu saudara kena ingat tahun ini adalah tahun pemilihan. Jadi tak payah kita cerita parti lain lah. UMNO ada berapa camp sekarang? Saudara Abdul Rahman Putra. No, saudara cuba nak tanya saya. UMNO tak ada camp. UMNO tak ada camp. Apa yang ada sekarang ni, 1, 2, 3 pemimpin yang sekarang ni cuba untuk menyeberang ke sana menanti supaya dia disingkirkan. Nah, ini masalah bukan camp. Dia kalau camp ini, kalau dia boleh membawa ada pengikutnya, ada 1,000 orang, 2,000 orang, 5,000 orang. Di mana letaknya kemampuan? Saya tahu saudara mengundang seolah camp Datuk Syamuddin, camp Tan Sri Anwar Musa. Buktikan bahawa mereka ada pengikut. Ahli UMNO 3.7 juta. Jangan lupa, ahli peringkat akar umbi. Yang kita kata camp tu, kalau Tan Sri Anwar Musa ada 1 juta orang. Datuk Zaid Hamidi ada 1 juta. Datuk Syamuddin 1 juta. Bolehlah kita kata ada camp. Ini tak ada. Bila datang hadir mesyuarat Majlis Tinggi, semua satu. Sebab itu saya dengar sendiri kenyataan daripada
ini apa Datuk Ismail Sabri, beliau pun bersetuju. Kerana satu ketika dulu bila mesyuarat Majlis Tinggi ada diadakan, beliau terpaksa menghadiri majlis Angkatan Tentera. So dia diamlah, tak tahu, dia tak dapat mendengar bunyi betif, dia dapat tak laporan. Tapi bila mesyuarat diadakan apa ni, saudara Rahman, camp lah tu, camp apa benda je campnya, saudara. Saudara faham ke bila saya kata camp? Camp ni kalau berpuak-puak, mana ada puaknya? Saudara cuba untuk mencetuskan bahawa konon-kononnya UMNO ini sudah berpecah belah. Tak ada. UMNO tetap padu di peringkat akar umbi. Cuma kalau kita rasa tak setuju dengan Presiden, musim pemilihan nanti mereka akan calonkan lah. Kalau nak akan Datuk Anwar Musa, calon Datuk Anwar Musa, tak ada halangan. Bukan sekolah camp. Tapi apa yang berlaku di parti yang lain itu kita tahu, kita malah nak campur. Yang dikata camp contohnya Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir. 6 orang bawa sini, 6 orang bawa sini. Akhirnya tersingkir. Itu camp. UMNO tak ada. Setakat hari ini yang ada mereka yang melompat, mereka yang khianat pada perjuangan parti kami. Yang kita lonjakkan mereka sebagai ahli parlimen, menang melompat, jadi katak, jadi berlacak. Itu mereka. Tetapi soalnya jangan kata ada camp dan semua. Saya minta maaf lah. Saya minta maaf. Kadang-kadang kita bertelanggar. You must agree to disagree lah. Saudara kata begitu, saya kata begini. Saya minta maaf, Saudara Rahman. Bagi saya keadaan sekarang ni, kita harus melihat ke depan. Apakah saudara bersetuju dengan kesonsangan berpolitik yang berlaku pada hari ini? Politik yang cukup sonsang apabila minoriti, orang yang kecil, nak overrule ataupun nak memerintah orang yang lebih ramai lagi. Ini kesonsangan dalam politik, dalam sistem demokrasi di negara kita ini. Amalan demokrasi, majority rule the minority. It's not the minority rule the majority. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Selamat malam.